Tentera-tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Kalau kita lihat Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai pemimpin, dia ada vision dan dia ada mission. Missionnya yang pertama, menakluki Konstantinopel, yang pada awalnya memang orang Islam menakluk Konstantinopel. Tapi setelah 800 tahun, ya, baru ditakluk oleh Sultan Muhammad Al-Fatih secara menyeluruh. 11 kempen yang mereka buat bukan bermakna mereka gagal, bermakna mereka tidak ada hasil. Tidak. Mereka buat 11 kempen ini ada strategi tempat-tempat kecil-kecil yang mereka takluk. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari, dia buka satu-satu tempat itu, menjangka, mengharap pada masa akan datang, dia minta mohon, mudah-mudahan ada yang dapat buka lagi, dan ini aku membuka jalan. Tengok, orang-orang yang buat 11 kempen ini sebenarnya dia buka jalan untuk kemudahan untuk Sultan Muhammad Al-Fatih masuk kepada Konstantinopel. Mustahil untuk dalam masa 2 bulan Muhammad Al-Fatih nak takluk Konstantinopel tanpa ada yang kecil-kecil ini sudah ditawan. Mesti nak kena sikit-sikit, lama-lama habis. Ini adalah satu strategi tokoh-tokoh Islam yang terdahulu. Jadi hadis yang saya katakan tadi menjadi realiti apabila setelah 800 tahun barulah ditakluk oleh orang-orang Islam. Kita masuk kepada kepribadian serta ciri-ciri unggul dalam diri Al-Fatih. Beliau adalah seorang pemuda yang berjiwa besar, tak pernah gentar. Gentar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia sentiasa mentaati syariat Allah dan juga sunnatullah. Syariat Allah ialah ibadah, solat, puasa, haji dan sebagainya. Rukun-rukun Islam itu adalah syariat Allah yang tak pernah Muhammad Al-Fatih meninggalkannya. Seperti solat 5 waktu. Solat 5 waktu adalah wajib. Daripada akhir balignya dia tidak pernah tinggalkan solat fardu, dan seterusnya tidak pernah tinggalkan syariat Allah yang lain seperti sunat, solat sunat. Baik, ada peristiwa apabila Konstantinopel sudah ditakluk, maka pada hari itu jatuh kepada hari Jumaat. Jumaat yang pertama, Sultan Muhammad Al-Fatih jadikan gereja itu sebagai masjid tukar. Sekarang ni di Istanbul namanya Masjid Hagia Sophia, tak silap saya. Tetapi secara aman, apabila Konstantinopel sudah ditakluk, orang-orang padri di dalam gereja ini sangka Sultan Muhammad Al-Fatih nak masuk gereja ni nak perang. Maknanya nak menzalimi mereka. Mereka dah rasa ketakutan apabila dengar Sultan Muhammad Al-Fatih nak masuk gereja dia takut. Tapi dia tetap buka pintu tu. Sultan Muhammad Al-Fatih kata apa? Tenang. Suruh tentera awak tenang. Walaupun secara lumrahnya apabila kita dah tawan sesuatu negeri itu, sudah pasti kalau orang-orang barat lah, dia bunuh semua tanpa belas kasihan. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai sifat hikmah, sifat bertolak ansur. Jadi apabila Sultan Muhammad Al-Fatih memberitahu kepada padri ini, tak silap saya dia ortodoks lah, dia nak jadikan gereja ini adalah sebagai masjid. Tetapi dia tidak larang untuk mereka sembahyang. Maknanya orang-orang padri ini boleh macam biasa sembahyang, tapi bukan di gereja yang dia nak jadikan
sebagai masjid. Lain-lain gereja dipersilakan. Hanya satu saja nak jadikan sebagai masjid. Sampai kini jadi Masjid Sagian Pofian. Jadi apabila padri itu sudah bersetuju, maka semua diangkatlah. Maknanya yang salibnya dibawa turun supaya mereka menghormati orang-orang Islam untuk menunaikan solat. Jadi pada hari Jumaat itu Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga tentera-tenteranya ingin menunaikan solat fardu Jumaat buat pertama kali di Masjid Hagia Sophia, iaitu di Istanbul. Jadi apabila nak menunaikan solat fardu Jumaat itu, mereka Sultan Muhammad Al-Fatih ingin memilih siapa yang layak untuk menjadi imam solat Jumaat. First kali dia minta Syekh Syamsuddin Al-Wali itu, gurunya, untuk jadi imam. Tetapi Syekh Syamsuddin tidak mahu. Jadi apa yang Sultan Muhammad Al-Fatih buat? Sultan Muhammad Al-Fatih suruh tentera-tenteranya bangun, berdiri. Bangun, berdiri tegak, kiam. Jadi soalan yang pertama dia tanya, di antara kita kat sini ni, siapa yang daripada akhir balik sampailah sekarang ini dia tidak pernah tinggalkan salat fardu 5 waktu? Tentera-tentera, seperti mana hadis Rasulullah SAW, tentera-tentera sebaik tentera. Semua tak duduk. Maknanya daripada akhir balik sampai sekarang mereka tidak pernah tinggalkan salat fardu. Yang kedua, soalan yang kedua Muhammad Fatih lontarkan, siapa yang di sini daripada akil balik sama juga, cuma dia tambah, yang pernah tinggalkan solat sunat rawatib? Sebahagiannya ada yang duduk, sebahagiannya pula masih berdiri. Jadi bermakna tentera ni sebaik tentera. Mereka jaga syariat Allah, ibadah kepada Allah. Lalu yang ketiga, soalan yang terakhir, Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, daripada akil balik sampai sekarang siapa yang tak pernah tinggal salat sunat tahajud? Subhanallah. Kesemua tentera-tentera itu duduk kecuali Sultan Muhammad Al-Fatih. Bermakna walau dalam keadaan riuh rendah ketika berperang, baginda Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah tinggalkan salat sunat tahajud. Maknanya dia bangun malam, qiyamul lail, daripada akil balik sampailah sekarang, sampailah dia wafat, dia tidak pernah tinggalkan salat sunat tahajud. Itulah kelebihannya. Seperti yang kita tahu, pribadi Rasulullah SAW, walaupun dah dijamin masuk syurga maksum, tetapi Rasulullah SAW tetap bangun malam untuk menunaikan solat sunat tahajud dan sunat-sunat yang lain tiap-tiap hari. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini mencontohi baginda Rasulullah SAW. Jadi itu di antara rahsia di sebalik kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih, kerana dia sentiasa mentaati syariat Allah. Tapi tidak cukup dengan syariat Allah, lagi satu apa? Sunnatullah. Apa yang dimaksudkan sunnatullah ini? Kita hidup kat dunia ini perlu ada knowledge, ilmu. Bukan semata-mata kita doa, tiba-tiba harta jatuh kat tangan kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku nak wang dinar emas, turunkan aku 100 dinar emas pun jadilah. Ada yang boleh terus jatuh gitu? Bukan. Sunnatullah adalah kita perlu ada IQ. Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai IQ yang intelektual yang sangat mendalam.
yang sangat meluas. Dia berfikir secara mendalam, strategi, taktik untuk berperang. Ada IQ. Yang kedua, EQ, emotional. Of course, kita mesti ada. Tetapi tidak cukup kalau sunnatullah itu kita tidak diikuti dengan SQ, spiritual. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha. Bukan kita main doa aja tapi kita tak berusaha, tak jadi. Tapi Ustaz, wali-wali Allah tu lain. Mereka berusaha, mereka berdakwah. Jangan kata kita ambil contoh macam itu. Tidak. Itu semua karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada mereka. Kadang-kadang bawa bantal keluar wang emas. Itu semua karamah, keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada para awliya. Tapi kalau kita ni, sunnatullah kita ni, perlu kita ada ilmu. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih bukan sahaja dia boleh ibadah sepanjang hari, tetapi dalam masa yang sama dia belajar ilmu sains ketenterangan. Kalau untuk nak tembus kubu-kubu Konstantinopel tu yang tinggi meternya, tinggi, perlukan satu senjata yang kuat. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ni sebelum dia mencari pakar untuk buat bombat, tak tahulah, meriam, bukan meriam bulu, meriam yang sangat besar. Jadi Muhammad Al-Fatih ni first kali dia dah tulis dulu dia punya rangkaian dia, macam mana bentuk. Dia bukan terus suruh yang pakar dia buat. Maknanya sebagai seorang pemimpin, dia mesti ada draft kat dalam fikirannya. Dia buat, sampaikan. Yang saya baca sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia buat kat rumah dia map betul-betul macam Konstantinopel punya tempat. Tengok, seorang pemimpin yang sangat intelektual, dia buat map itu betul-betul macam Konstantinopel punya suasana. Jadi dia dapat tahu, okey, kita masuk kat sini, kita masuk kat sini, masuk kat sini. Tengok. Dia bukan main suruh, okey kau pakar buat apa? Buat senjata. Okey, buat. Tapi tak kasih draft, tak kasih apa KPI. Contohlah KPI. Sebagai seorang bos, sebagai pemimpin, dia mesti kasih KPI sebagai pegawai-pegawainya. Mesti ada KPI, ada plan. Jadi Sultan Muhammad Fatih tidak plan dah. Jadi orang yang nak pakar senang, dia ikut aja. Tapi waktu tu apabila Sultan Muhammad Fatih yang ada kepakaran untuk buat bombat ini adalah satu bangsa daripada bangsa Hungary. Sultan Muhammad Fatih tahu beliau adalah orang kafir. Raja Konstantinopel, masa tu Raja Konstantinopel yang bernama Urban, daripada Urban. Urban ini memang pakar buat bombat. Dia ambil Urban ini untuk buat senjata untuk memerangi Sultan Muhammad Al-Fatih. Tetapi ganjaran atau gaji yang Raja Konstantinopel beri kepada Urban tidak begitu berhasil. Maknanya tak cukup. Malah Urban ini dipenjara pula. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih nak aku nak kepakaran orang-orang seperti ini, Urban. Jadi dia minta orang yang expert dari segi menggali tanah. Dipanggil kepakaran menggali tanah sampailah dia masuk kepada penjara tanpa orang ketahui, dapatlah diselamatkan Urban. Jadi Sultan Muhammad Fatih ini tidak pilih bulu. Maknanya kepakaran orang-orang kafir juga dia ambil. Kepakaran orang-orang kafir dia ambil. Maknanya jangan kita rigidkan yang mana kita ni orang Islam hanya mesti cari bab-bab agama saja. Tetapi ilmu-ilmu duniawi perlulah kita mengkaji juga. Tak kisahlah daripada buku 7 Habits, apa benda tu, apa daripada tulisan daripada Convey tu, kita nak belajar daripada dia, boleh kita ambil mana yang baik, yang selagi mana tidak melanggar syariat Allah. Jadi Sultan Muhammad Fatih ni syariat Allah dia jaga
sunnatullah pun dia jaga. Dia bukan main tawakal aja, tapi ada strategi. Itu sifat yang paling unggul yang ada dalam diri Muhammad Al-Fatih. Dia menjaga, mentaati setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi vision Sultan Muhammad Al-Fatih adalah untuk merealisasikan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditakluki Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana akhirnya panji Islam itu dicacah oleh Hasan Ulbad. Kalau tak silap saya, nama dia Hasan Al-Ulbad, tentera yang sebaik tentera, ya, yang selalu berdamping dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Akhirnya dicacah itu. Sebab dia dicacah panji itu di atas kota Konstantinopel itu, dia mati syahid. Dia mati syahid. Hasan, nama dia Hasan. Itu yang saya masukkan tadi, diri Hasan tadi. Hasan ni seorang Muslim, akhirnya mati syahid. Jadi beratus-ratus lah, beribu-ribu yang mati syahid. Itulah yang dikatakan baginda Rasulullah SAW apabila di perang Khandaq, Rasulullah memberikan seperangsang pada para sahabat ganjaran, pahala ganjaran yang berlipat ganda yang ada di akhirat kelak adalah kekal abadi. Mereka yang mati syahid akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kata-kata baginda Rasulullah SAW memberikan kita motivasi. Kita hidup kat dunia ini hanya sementara. Saya, bapa-bapa, ibu-ibu, hidup hanya seketika. Jadi jangan kita sia-siakan peluang kita untuk kita muhasabah diri kita, sama ada diri kita ini ada tak mission, ada tak vision, atau kita kosong, kita tak ada apa-apa target. Hidup kat dunia ni tak ada target. Kadang-kadang tu tak ada tujuan, kosong. Saya fikir kosong. Ustaz, saya ada masalah Ustaz. Bila saya ada masalah, saya nak bunuh diri. Sampai gitu sekali tahap. Kenapa tak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa tak muhasabah? Kenapa tak bangun malam? Cuba kita bangun malam, cuba kita bangun malam. Cuba try test. Apa yang kita dapat waktu kita bangun malam? Jangan kita bangun malam semata-mata kita nak tengok bola, semata-mata kita nak tengok ini. Tak salah nak tengok bola, tapi syariatullah, ibadah, sunat tu perlu ditambah. Jangan kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak solat 5 waktu tak payahlah aku nak tambah-tambah dengan solat sunat. Tidak. Kadang-kadang solat-solat fardu tu ada daripada kekurangan dia. Jadi solat sunat ni sebagai tampal kita punya solat-solat fardu. Jadi kita akan masuk kepada bulan Ramadan nanti, kita akan solat sunat tarawih. Di antara hikmah di sebalik solat sunat tarawih, kita berjamaah. Baik kita berjamaah di masjid maupun di rumah. Galakkan anak-anak kita mulakan di dalam rumah, kita solat berjamaah. Kerana bersolat berjamaah ini besar pahala dia, kita tahu, saya tak perlu nak sebut. Cumanya bila kita solat sunat tarawih itu, kita buat dengan ihtisaban. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam atau bangun menaikkan solat sunat tarawih dengan keimanan, dengan penuh keimanan, ketakwaan, dengan penuh mengharap ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala, apa Allah menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.